Baik, penonton, seperti yang kita war-warkan di awal siaran Selamat Pagi Malaysia, kita juga akan melintas langsung untuk bagi memberi laluan bagi mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat. Sudah pastinya kita ingin mengetahui apakah antara intipati-intipati utama yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan, Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air dan juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi untuk kita halusi apakah antara intipati utamanya, hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu secara dalam talian. Ya, iaitu bersama dengan kita Dr. Muhammad Suzrin Muhammad Jamil selaku Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor. Mungkin untuk permulaannya Doktor boleh kongsikan bagaimana Doktor melihat pentingnya mesyuarat khas yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini dalam kita menilai situasi semasa negara kita baru-baru ini berdepan dengan situasi banjir yang cukup luar biasa Doktor, dan ramai yang terkesan bukan saja dari sudut infrastruktur malah juga dari sudut ekonomi Doktor kepada PKS-PKS di luar sana Doktor. Terima kasih. Saya melihat mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 ini sangat relevan dan sangat penting dalam membincangkan perancangan, pelaksanaan dan juga tindakan gerak kerja misi banjir, khususnya terhadap perkara-perkara yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh kesan banjir yang berlaku sekarang. Ia juga dilihat penting dalam membenarkan ahli-ahli parlimen bagi menjawab dan menerangkan isu-isu yang memerlukan penerangan lebih lanjut. Dan kita melalui KPT kita melihat berdasarkan prinsip keluarga Malaysia itu sendiri yang menerapkan berkenaan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Kita merasakan mesyuarat ataupun mesyuarat khas penggal keempat ini relevan bagi setiap kementerian dalam mengetengahkan dan menjawab isu-isu yang berbangkit. Baik. Dan Doktor, melihat daripada tindakan dan perancangan jangka panjang oleh kerajaan sendiri dan diperlukan dalam mengurangkan kesan dan juga impak pada mereka yang terlibat dalam banjir. Dan kalau kita tengok banyak antara bantuan-bantuan yang telah pun disalurkan kepada masyarakat sekarang ini kan, kepada rakyat khususnya ada portal berkaitan dengan bantuan banjir dan sebagainya. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan juga dari segi pandangan Doktor bantuan yang seharusnya kerajaan salurkan kepada mereka yang memerlukan bantuan daripada kerajaan khususnya ketika banjir. Silakan. Kita dapat melihat semasa banjir ini semua pihak turun padam. Kita di KPT khususnya kita melalui Yang Berhormat Menteri KPT sendiri seawal 19 Disember 2021 telah menubuhkan bilik gerakan banjir yang diaktifkan serta-merta selama 24 jam dalam menyalurkan bantuan kepada warga IPT sendiri. Di KPT sendiri secara khusus kita telah menggerakkan seramai 23,745 sukarelawan IPT yang melibatkan IPT, UA, IPTS dan Poli KK. Juga bekerjasama dengan NGO-NGO yang turun ke kawasan. Kita menggerakkan pelbagai jenis sumbangan. Setakat ini KPT telah menubuhkan beberapa PPS untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan seterusnya KPT juga ataupun IPT juga melalui IPT telah menubuhkan 6 klinik bergerak serta 2 klinik veterina. Bukan sahaja bantuan-bantuan yang biasa kita berikan. Selain daripada itu, kita di KPT telah menyerahkan 36,255 kotak sumbangan makanan keperluan asas yang bernilai 2.9 juta ringgit yang turut diagihkan selain sumbangan berbentuk kewangan sejumlah 349,263 yang disalurkan terus kepada mangsa yang memerlukan. Ini adalah sumbangan ataupun bantuan yang telah diberikan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, dan saya percaya melalui NGO dan juga kementerian-kementerian lain juga turut secara tuntas turun padam dalam membantu mangsa-mangsa ataupun keluarga-keluarga yang berdepan dengan masalah banjir.
Baik, itu antara intipati utamalah. Kita lihat dalam situasi banjir ini semua kementerian-kementerian turun padang dan juga giat memberikan bantuan khususnya kepada mangsa-mangsa banjir. Dan juga setakat hari ini kita lihat bantuan wang ihsan telah pun mencapai sasarannya iaitu 100% khususnya bagi 6 negeri yang terjejas teruk akibat bencana banjir ini. Itu menunjukkan ataupun memperlihatkan keprihatinan kerajaan untuk terus ataupun cepat menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Betul. Jadi antara perhatian juga yang akan kita saksikan sebentar saja lagi dalam mesyuarat khas ini adalah perbincangan berkenaan perancangan jangka panjang bencana banjir. Jadi mungkin doktor boleh memperincikan berkenaan perancangan jangka panjang ini sebagai satu kesiapsiagaan kita dalam menghadapi situasi banjir pada masa akan datang, doktor. Keadaan banjir kali ini memberikan juga beberapa perkara yang perlu kita lihat secara lebih mendalam. Khususnya perancangan yang terperinci perlu dibuat, bukan sahaja perancangan semasa banjir itu berlaku, perancangan dari segi kita mengesan ataupun memberi amaran awal kepada kumpulan-kumpulan ataupun kawasan-kawasan yang kita jangkakan berisiko. Itu perlu kita lihat semula dan perlu mungkin dilihat secara keseluruhan bagaimana kita dapat memperbaiki berkenaan dalam konteks untuk memsiagakan keadaan-keadaan yang ataupun kawasan-kawasan yang mungkin memerlukan amaran-amaran awal. Kemudian mungkin kita dapat melihat juga bagaimana kita boleh menyelaras dari segi bantuan-bantuan yang segera terus kepada kawasan-kawasan yang memerlukan. Saya kira memang telah di dalam perhatian pihak kementerian dan juga kerajaan untuk melihat perkara ini bukan sahaja pada masa sekarang tetapi pada masa hadapan untuk memastikan segala perancangan dapat dilakukan dengan segera, insya-Allah. InsyaAllah. Pastinya akan ada perancangan jangka masa panjang khususnya melalui daripada mesyuarat khas yang akan dilaksanakan sebentar sahaja lagi. Pasti itu menjadi tumpuan utama kita pada hari ini, Sophie. Betul. Dan kalau kita lihat antara yang diberikan kelonggaran kepada mereka yang terkesan daripada akibat banjir iaitu berkenaan dengan bengkel yang tidak berdaftar untuk otomotif dan khususnya mereka, kita faham sekarang ini sangat terkesan dengan dari segi kenderaan mereka, tempat tinggal dan sebagainya. Dan mungkin saranan daripada doktor sendirilah kepada mungkin pihak kerajaan sendiri kan, antara penambahbaikan yang boleh dilakukan serta untuk kita memastikan bahawa mungkin sebab tahun lepas banjir yang begitu luar biasa. Jadi kita tak jangka perkara ini akan berlaku dan mungkin ada antara perkara-perkara yang boleh kita ambil kira lah, khususnya untuk kita merangka supaya apabila tahun yang mendatang mungkin berlaku lagi banjir, ada kesiapsiagaan daripada pihak kerajaan dan juga masyarakat sendiri. Silakan. Ya, itu semestinya perkara yang saya lihat perlu dititik beratkan. Bagaimana kita dapat memberikan amaran awal, bagaimana kita dapat menerangkan saluran-saluran bantuan dengan jelas, betul. Supaya rakyat dapat faham, rakyat jelas bagaimana hendak memohon ataupun mendapatkan ataupun menggunakan pelbagai jenis bantuan yang ditawarkan kepada rakyat. Saya kira kerajaan sedang bekerja keras dalam menambah baik dan juga memberikan input-input yang jelas. Dan ini dapat diterjemahkan dalam bantuan yang disebutkan tadi telah diberikan hampir 100%. Dan saya percaya melalui apa yang berlaku, kalau dulu bantuan-bantuan mungkin kita dapat lihat memerlukan borang dan sebagainya, tapi kali ini kerajaan memudahkan bantuan terus kepada keluarga yang memerlukan. Saya kira itu adalah satu amalan yang baik dan saya kira penambahbaikan akan dilakukan daripada masa ke semasa. Betul. Kita akan terus mendapatkan perincian dan juga perbincangan kita berkenaan mesyuarat khas yang akan dilaksanakan sebentar tadi bersama dengan Dr. Muhammad Suzirin. Tapi doktor, terlebih dahulu doktor, kita akan terus saja memberi laluan kepada mesyuarat khas yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Jadi kita terus sahaja ke Parlimen untuk kita mengetahui berkenaan mesyuarat khas bagi penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat pada hari ini dan dijangka akan bermula sebentar sahaja lagi bersama rakan pelapor kita di sana, Ismail Adnan. Sudah pastinya untuk kita mengetahui apakah antara intipati-intipati penting dalam mesyuarat khas kali ini. Sama-sama kita saksikan.